Okey, kita akan mulakan. Bismillah. Kita sampai dekat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu bersama-sama kita di atas talian dalam majlis ilmu pada pertemuan kita buat siri yang ke-7 berkenaan dengan kita mengambil maklumat tentang kronologi perjalanan kehidupan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, dan seterusnya kita akan mengambil teladan, ibrah, petunjuk dan beberapa perkara-perkara yang dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kita pada malam ini akan merujuk nota yang telah dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada minggu lepas. Sebab itu tidak ada nota tambahan untuk pengisian pada malam ini. Yang mana kita masih lagi berada pada fasa yang pertama kehidupan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, iaitu pada fasa usia matang Nabi Allah Musa sehinggalah kepada beliau berkahwin dengan salah seorang anak kepada seorang lelaki yang sudah pun tua yang Allah menyebut dalam suratul Al-Qasas. Kalau kita lihat di nota yang saya paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapati, kita ulang balik perjalanan kisah Nabi Allah Musa daripada usia matang. So kita lihat Nabi Allah Musa, Allah memberikan kepada beliau hukma wa ilma. Kemudian beliau ada tidak sengaja telah membunuh seorang kaum daripada Firaun. Kemudian beliau melarikan diri ke Madian, yang mana kita telah sebut pada minggu lepas bagaimana Nabi Allah Musa tanpa ada persiapan yang selayaknya bagi orang nak berjalan jauh, ya. Jadi beliau melarikan diri ke Madian dan beliau tidak tahu sebenar-benarnya jalan ke Madian itu bagaimana, tetapi Nabi Allah Musa bertawakal kepada Allah, menunjukkan untuk bergantung kepada Allah, bawa diri dia, tunjukkan jalan ke Madian dan akhirnya sampai. Apabila dia sampai ke Madian, maka Nabi Allah Musa dia telah melihat ada ramai orang sedang berkumpul pada satu tempat yang menjadi sumber air di Madian. Dalam masa yang sama dia melihat di belakang jauh daripada orang lelaki tersebut ada dua orang perempuan yang menunggu giliran untuk memberi minuman kepada haiwan ternakan mereka. Maka Nabi Allah Musa tanpa bertangguh, maka beliau telah bertanya dan akhirnya beliau menghulurkan bantuan kepada dua orang perempuan tersebut. Kemudian Nabi Allah Musa selepas dia bantu dua perempuan tersebut, terus dia mencari tempat untuk berteduh. Tempat berteduh itu, kata para ulama tafsir, dia berteduh di sebuah pokok. Kenapa? Kerana ketika itu waktu panas dan pada ketika itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepadanya kebaikan. Nabi Allah Musa dia tak minta pun bantuan pada dua orang perempuan tu, ada makan tak, ada upah tak, dia tak minta.
Lepas dia tolong je, dia terus pergi mencari tempat untuk berteduh, mengadu kepada Allah. Ini menunjukkan bahawasanya apa? Di sini kita dapat belajar yang mana Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam memang dia tolong perempuan tersebut penuh keikhlasan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Kemudian apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa yang sangat kita kata apa, doa ni kalau kita berada pada tempat Nabi Musa kan, dia berdoa kepada Allah, dia minta Allah memberikan kebaikan kepada dia. Dia sangat memerlukan kebaikan dari Allah. Allah mustajab tak doa dia? Allah mustajab permintaan dia. Allah mustajab doa dia. Antara sebab dan musabab, Nabi Allah Musa kan dia tolong perempuan tu tadi. Kan? Tanpa dia minta sebarang balasan. So, dalam hadis Nabi SAW, hadis ni tidak ada nota lah. Saya baru tambah sedikit maklumat dalam hadis tu. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Catat, kalau boleh hafal, ya, kalau boleh digunakan dalam bahasa harian kita. Kalau kita rasa berat nak tolong orang, ingat hadis ni. Kalau kita rasa macam aku pun susah, aku tak boleh nak tolong kau, aku pun susah. Itu selalu alasan orang guna kan. Aku pun tak dapat nak bantu kan. Jadi lepas kita baca hadis ni, kita akan dapat satu pengajaran yang sangat besar. Dan kita akan kaitkan dengan Nabi Allah Musa. Hadis ini sabda Nabi SAW, Nabi menyebutkan wallahi. Ni hadis ni dia panjang. Tapi sebab saya ambil potongan dia, Nabi kata wallahu fil auni al-abdi, dan Allah wa tu bukan bersumpah, dan Allah fil auni al-abdi, sentiasa menolong seseorang hamba. Auni maksudnya Allah Taala tolong, al-abdi hamba. Maka al-abdu fi auni akhihi, selama mana hamba itu dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita ambil hadis ni, maksudnya kalau kita malas nak tolong orang lain, maka apa Allah akan buat pada kita. Tapi kalau kita pun tolong orang lain, selalu tolong orang lain, siapa akan tolong kita? Allah akan tolong kita. Sebab tu syarat, kalau Allah akan tolong seorang hamba itu selama mana hamba itu dia menolong saudaranya. Pegang maklumat ni. Kita tolong orang lain walaupun kita susah, lagi besar pahala dia. Dia menolong orang lain ketika kita senang, dia tidak sebesar pahala kita menolong orang lain ketika kita pun susah. Tapi syarat untuk Allah tolong kita, kita tolong orang lain. Maka apa yang dapat kita belajar daripada kisah Nabi Musa tadi, kan dia menolong perempuan tersebut, kan, tanpa minta apa pun balasan. Dia mencari tempat teduh, doa pula kepada Allah. Sedangkan para ulama tafsir kata dia dalam keadaan yang sangat lapar, maka Allah tolong tak dia? Kan? Maka Allah tolong dia. Kalau nak tahu Allah tolong dia macam mana, kita baca pada ayat yang ke-25. Ayat seterusnya, cerita sambungan daripada dua perempuan tersebut. Maka kalau kita baca ayat nombor 25, saya minta tuan-tuan bulatkan pada perkataan faja'athu, huruf fa dekat situ, faja'athu. Faja'athu ni maksudnya maka telah datang salah seorang ihdahuma, maknanya daripada dua perempuan tadi tu, salah seorang daripadanya datang jumpa kepada Musa semula. Saya nak cerita ni bahawasanya Musa, dia tak mengadu pun masalah dia kepada dua perempuan tadi, betul tak? Cuma dia tolong je. Habis dia tolong, dah lah, selesailah. Dia cari tempat teduh. Tapi dia berdoa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala tolong Nabi Allah Musa alaihi wassalam dengan perempuan tadi tu. Lepas dia boleh balik awal ke rumah mak bapak dia, maka bapak dia kirim dia supaya jemput Musa pergi rumah dia.
Maknanya itulah pertolongan Allah kepada Musa. Kita kena belajar begitu yakin dengan Allah Ta'ala. Sebab huruf ja tu, huruf fa tu, faja'athu tu, maksud dia Allah Ta'ala kabulkan doa dia dengan keadaan yang cepat. Dia bukan Allah guna summa. Tapi dia dalam keadaan yang cepat, Allah Ta'ala dengar permohonan Nabi Musa dengan perempuan tadi tu, dia datang salah seorang kepada Musa. Jemput Musa datang ke rumah dia. Okey, kita baca pada ayat dia. Ayat 25 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'atsu ihdahuma tamshi ala istihya. Qalat, kita baca dulu terjemahan dia. Kemudian salah seorang daripada perempuan dua beradik itu datang. Siapa dia? Kakak dia ke adik dia? Sekejap lagi kita akan sebut. Kita sebut ketika cerita dia dikahwinkan. Kita baca dulu kisah ni. Maknanya salah seorang daripada dua perempuan tu datang. Mendapatkan Musa dalam keadaan yang istihya, dalam keadaan istihya, dalam keadaan yang malu-malu. Malu-malu ni dia boleh merujuk kepada dua, sama ada pada berjalan ataupun sama ada pada perkataan. Ada riwayat daripada Umar, tapi bukan hadis Nabi lah. Umar mengatakan perempuan dia datang dalam keadaan dia tutup muka dia, dalam keadaan dia malu nak bertemu dengan Nabi Musa. Tapi adakah dia datang tu kehendak diri dia? Adakah dia datang kehendak diri dia? Pertama, kita tahu dia datang, salah seorang datang jumpa Musa dalam keadaan yang malu-malu. Perempuan itulah sifat yang sangat sinonim, yang sangat bagus bagi perempuan, iaitu mempunyai sifat malu. Datang dia kepada Musa. Tapi kita tengok, mereka berkenal-kenalan dulu tak? Maksudnya mereka sembang perkara yang penting tak? Ataupun mereka ambil peluang nak sembang panjang? Ayat Quran sendiri, cerita ayatnya pendek. Satu ayat je. Kalau kita tengok cerita tu, tengok pada ayat ni memang orang dulu ni memang perempuan akan malu. Itu sifat malu yang ada pada perempuan. Jadi perempuan tu kata, dia bagi tahu. Dekat sini kita belajar, perempuan tu bukan dia nak jumpa Musa tu kerana dia tergedik-gedik suka kat Musa tu. Tapi tujuan dia datang, siapa yang suruh dia datang? Ayat kata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia bagi tahu. Dia kata, bapakku yang suruh jemput kau datang. Bapakku jemput engkau untuk membalas, memberi ganjaran kepada engkau sebab engkau memberi minum binatang ternakan kami. Maksudnya Allah Ta'ala tolong Musa, yang Musa tu ikhlas tolong orang, dia tak kenal siapa-siapa pun. Dia tak minta perempuan tu habuan apa-apa pun. Betul tak? Tetapi inilah konsep dia. Kalau kita selalu tolong orang, Allah Ta'ala akan selalu tolong kita dalam hadis tadi. Lepas tu Allah Ta'ala hantar perempuan. Perempuan tadi pun datang, bagi tahu bapak dia nak bagi upah pada dia. Dan Nabi Musa, dia tahu sebab sebelum tu kan perempuan tu cakap, dia kenapa mereka duduk kat situ? Dia cakap bapak dia tua kan. Jadi Musa tahu kisah bapak dia tua tu, dia tahulah. Tapi perempuan ni, dia cakap dia datang sebab bapak dia hantar. Maknanya bukan dia suka-suka. Bapak dia suruh yang dia datang jemput dia. Kemudian Allah Ta'ala cerita Nabi Musa pergi tak? Nabi Musa pergi. Kita tengok. Nabi Musa dia pergi. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala cerita pada kita. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasasa qala la takhaf. Okey, maknanya Nabi Musa terima undangan tersebut. Tapi Allah Ta'ala tidak cerita bagaimana perjalanan Musa pergi dengan perempuan tersebut ke rumah bapaknya. Tidak ada. Tidak disebutkan.
Tapi ada riwayat, sekejap ya. Okey. Dia ada satu riwayat, tapi riwayat ni sebab sekarang kan perempuan tu jemput dia. Lepas tu Musa pun memenuhi undangan. Tapi ayat tu tak sebut mereka sembang apa on the way nak pergi rumah tu, tak ada. Menunjukkan bahawa tidak berlakunya, Allah Ta'ala tidak cerita. Nak bagi tahu dekat kita, lelaki tak kenal kan, bukan mahram. Betul tak? Lelaki asing dengan seorang perempuan. Maka ayat tu tak cerita. Kalau kita ada riwayat, tapi riwayat ni adalah riwayat, ni saya tak apalah, saya sebutkan terus. Riwayat ni mengatakan yang jemput Musa tu, okey, ni riwayat ni hadis riwayat At-Tabrani. Ada hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Saghir, dalam As-Saghir ataupun dalam Al-Awsat. Saya dah bagi nombor hadis dia. Kemudian dia juga riwayatkan oleh Al-Khatib dalam Tarikh Al-Baghdad. Ni ada hadis. Tapi hadis status macam mana? Sekejap lagi saya sebut. Dalam hadis ni, okey, dinyatakan bahawasanya, okey, Nabi SAW pernah bersabda. Maksudnya hadis ni kata Nabi pernah bersabda dengan Nabi tanya. Nabi tanya dekat para sahabat. Yang riwayat hadis Tabrani ni, saya tak bawa lah riwayat dia, tapi saya baca saja. Ada hadis. Dia bukan Israiliyat ni. Ni ada hadis. Tapi hadis tu, kita sebutlah terus status hadis tu. Tapi hadis ni, para ulama hadis, mereka membuat saringan hadis tu, maka hadis tu lemah. Maksudnya, hadis yang riwayat At-Tabrani ni, riwayat tu dia lemah. Yang melemahkan riwayat tu, macam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari kata, perawi dalam hadis tu, dia macam ni, kalau kita belajar hadis, jangan cepat-cepat terus guna. Dah terima hadis, langkah yang berikutnya, okey, jom kita tengok status hadis ni. Kuat ke tak kuat? Sahih ke dhaif ke? Maka para ulama jumpa hadis. Okey, bila jumpa hadis, dia persaring. Jadi hadis ni, yang riwayat At-Tabrani ni, saya sebut kandungan dia apa, maka para ulama hadis kata dalam sanad tu, dalam perawi hadis tu, ada seorang namanya Uwaid bin Abi Imran. Dia ni, kata Al-Bukhari, seorang munkarul hadis. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan seorang yang dhaif, lemah. Menurut Ibnu Katsir dalam Bidayatu wan Nihayah, dia kata seorang yang lemah. Maksudnya hadis ni lemah. Tapi dia bukan palsu. Tapi dia lemah. Tapi ada juga hadisnya. Tapi hadis tu lemah. Dihukum oleh para ulama hadis. Okey, hadis tu cerita pasal apa? Hadis ni sebenarnya cerita tentang apabila Nabi SAW dia buka soalan. Nabi tanya tentang, kamu tahu tak nak jawab apa tentang Musa ni? Okey, Musa. Dia ada soalan lah. Soalan pertama dia, Nabi ditanya, apabila korang ditanya tentang berapa lama tempoh Musa bekerja dengan bapa perempuan tu, nanti kita akan sebut. Lepas tu mereka ditanya, tahu tak dua beradik tadi tu yang mana satu yang Nabi Musa kahwini? Okey, ada. Kita sebut dia punya maklumat dia. Tapi hadis samalah. Hadis sama. Dan kemudian kita dalam hadis tu menyebutkan bahawasanya Nabi Musa ketika dia berjalan, dia tak jalan di belakang perempuan tu. Tetapi Nabi Musa, dia berjalan di depan perempuan tu. Maksudnya perempuan tu berada di belakang Nabi Musa berada di hadapan perempuan tu. Itu saya nak cerita tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa pergi ke rumah seorang lelaki tua tu. Maknanya bapa kepada perempuan tu.
Okey, jelas. Ada hadis tu tapi hadis ni dia lemah. Tapi dalam sejarah, kalau kita belajar sejarah, kalau hadis dan sejarah ni masih lagi kita boleh ambillah maklumat tu. Tapi dia tidak sahih lah, tapi dia dhaif, dia lemah. Tapi ada maklumat tu. Bukanlah Israiliyat, tapi ada hadis, tapi hadis tu lemah. Okey, tak apa. Kat situ kita kongsikan sedikit maklumat. Maknanya saya nak bagi tahu perempuan bahawasanya kalau kita belajar kisah-kisah dalam Quran, kadang-kadang tak cukup dengan ayat Quran, ada juga hadis. Tapi hati-hati dengan hadis tersebut. Ini sepatutnya yang kita belajar. Bukan tak baca Israiliyat, ambil riwayat Israiliyat, walaupun ada Israiliyat itu yang boleh diterima. Tapi cari dulu, ada tak hadis. Okay. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang mana ketika Nabi Musa sampai dekat rumah lelaki tua tu, maka Allah Ta'ala cerita, falamma ja'ahu, maka ketika Musa datang, Nabi Musa buat apa? Waqaffa alaihi al-qasasa qala la takhaf. Maka Nabi Musa ceritakan kisah-kisah. Kenapa saya bulatkan perkataan al-qasasa? Kenapa ada bulatan biru dan warna merah ni? Ayat 25 ni lah menjadi penamaan surah itu Suratul Qasas. Jadi kalau orang tanya, macam mana, ataupun kalau orang tanya, surah Al-Qasas tu surah kisah-kisah, kisah siapa? Dari mana sumber datangnya Suratul Qasas? Maka kita jawab, perkataan Al-Qasas ada pada ayat nombor 25 kisah Nabi Musa. Al-Qasas dekat situ, cerita-cerita tu sebenarnya dikaitkan dengan Nabi Musa. Nabi Musa cerita panjang lebar kepada lelaki tua yang telah mengundang dia datang kat rumah dia. Daripada kisah Musa, dia letak nama surah tu Suratul Qasas. So lepas ni kalau baca Suratul Qasas, ingat Al-Qasas itu merujuk kepada penceritaan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam kepada lelaki tersebut. Dan lelaki tua tu kata, la takhaf. Lelaki tu kata apa? Kau jangan bimbang, Dia kata, najauta minal qaumil zalimin. Engkau telah selamat daripada kaum yang zalim itu. Maknanya Nabi Musa kan dia cerita tentang macam mana dia lahir, macam mana dia melarikan diri, sampailah datang ke rumah lelaki tu. Maka lelaki tu dia tahu apa yang Firaun tu buat, perbuatan dia buat tu, maka lelaki tu sendiri mengatakan, engkau sekarang tak apa, dah selamat dah daripada kaum yang zalim itu. Okey. Lepas tu, apa lagi berlaku? Ayat nombor 25. Kan? Okey. Cerita sambungannya, sekarang Nabi Musa, dia seorang lelaki yang bukan mahram. Betul tak? Dalam rumah tu, Allah hanya cerita 2 orang perempuan je. Lepas tu bapa tu pula sudah tua. Sekarang kita kena tahu cerita ni. Okey, lelaki yang jemput Nabi Musa datang rumah dia tu adalah seorang lelaki yang sudah uzur. Sudah tua dia. Lepas tu ada 2 orang perempuan. Dan kita tahu 2 perempuan tadi tu, mereka yang buat kerja mengembala kambing-kambing tu. Jadi, perempuan salah seorang daripada perempuan itu. Ini yang saya nak sebut hadis juga. Hadis yang riwayat Tabrani tadi tu disebutkan perempuan ini adalah as-sughra minhuma, iaitu adik yang paling kecil daripada 2 perempuan tu. Maksudnya bukan kakak tetapi yang adik. Nabi sebut, diriwayatkan yang hadis lemah tadi, yang dhaif tadi, dikatakan perempuan yang kecil. As-sughra minhuma. Perempuan tu perempuan yang kecil. Okey. Maka, tak apalah, tercatatlah kat situ. Tapi yang pasti salah seorang.
Okey. Kalaulah hadis ni, maksudnya kalau hadis ni tak ada yang lemah ni pun tetap salah seorang lah. Okey. Yang mana salah seorang tu dia kata qalat ihdahuma. Salah seorang di antara dua perempuan itu dia berkata. Dia kata kat siapa? Dia kata ya abati. Dia kata ayah dia kata ya abasti, saya tak nampak dia punya konyap. Dia kata ya abatis tajirhu. Dia kata ayah, ambillah dia jadi staff kita. Ambillah dia untuk diberi upah. Diberi upah. Lepas tu dia bagi tahu sebab. Sebab apa Musa tu elok kita jadikan dia sebagai pekerja kita. Dia kata inna khaira man istajartal al-qawiyul amin. Dia sebut ada dua karakter yang ada pada Nabi Musa. Pertama dia kata ayah, kalau kita nak ambil orang tu kerja, mestilah orang itu adalah orang yang terbaik untuk ayah bekerja, ialah orang yang apa? Al-qawiyu. Al-qawi itu maksudnya dia kuat. Dia kuat. Al-amin adalah orang yang amanah. Okey, amanah. Isunya kan, macam mana perempuan tu dia boleh tahu Nabi Musa ni al-qawi, dia kuat, dan macam mana dia tahu Nabi Musa ni dia adalah seorang yang amanah. Situ timbul persoalan kan. Sedangkan baru sekejap je jumpa Musa. Okey. Hadis yang saya sebut tadi ni, yang saya duk baca, yang saya sebut pada tentera perempuan tadi ni, hadis yang riwayat At-Tabrani tadi yang lemah tadi tu kan. Dalam hadis ni diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, okey, kenapa perempuan tu dia cakap dekat ayah dia, kalau nak kerja dengan kita ayah, kita perlu orang yang ada tenaga, orang yang kuat. Kenapa? Dalam riwayat hadis tu, Nabi sebutkan perempuan tu dia cakap Musa waktu tolong beri mereka minum air, bagi haiwan ternakan mereka minum air tu, Nabi Musa telah mengangkat satu batu yang berat daripada telaga tu. Sedangkan Al-Quran tak cerita apa kan? Kita terus tolong. Okey. Ada riwayat daripada Umar. Tengok, saya datangkan dekat nota tu, ada riwayat daripada Saidina Umar. Daripada Saidina Umar yang riwayat dia ni dicatatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Okey. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata sanad hadis sahih. Maksudnya daripada Umar maksudnya daripada Abu Bakar, daripada Ibnu Abi Syaibah, sampailah perawi-perawi sampailah kepada Umar, yang mana Umar ni cakap, Umar yang interpret. Tapi ada hadis tadi. Tapi hadis tadi dia lemah. Kalau hadis yang riwayat Tabrani tadi, memang Nabi sebut yang perempuan tu cakap bahawasanya dia ni Musa, dia telah mengangkat satu batu yang berat di telaga tu. Okey, hadis tu ada, tapi riwayatnya lemah. Okey, kita nak kuatkan lagi. Maka ada riwayat dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata macam ni. Dia kata Musa alaihi salam ketika dia sampai dekat sumber air negeri Madian, dia jumpa sekumpulan manusia beri minuman ternak tadilah. Okey, lepas tu Umar kata setelah mereka selesai beri minum, mereka tutup balik perigi tu. Mereka tutup tempat air tu dengan satu batu yang besar. Kalau ikutkan, nak angkat batu tu nak tolak, perlukan 10 orang lelaki. Tiba-tiba, apabila Musa nampak dua perempuan tadi tu, maka Musa, kan kita tahu Musa bertanya kan dalam Quran sebut, lalu Musa tu dia tolong perempuan tadi tu dengan apa? Dia tolak batu tu, dia angkat. Lepas tu dia bagi dengan satu timba, sampailah kambing-kambing tu kekenyangan. Riwayat ni. Tapi riwayat ni dia tidaklah marfu'. Dia tidaklah sampai macam dikirakan sebagai hadis sebab dia
dia bukan termasuk perkara akidah kan. Para sahabat tak sebut tentang akidah, tapi dari sudut penceritaan. Tapi sanad dia sahih sampai ke Umar. Itu kata Ibn Katsir. Maknanya, kalau kita ambil hadis yang lemah riwayat Tabrani tadi, dengan riwayat Umar ni, adalah maklumat kat situ. Cuma, hujungnya, wallahu ta'ala a'lam. Tapi ada. Sebab kita nak cari jawapan, kenapa perempuan ini, dia boleh kata, Musa tu seorang yang al-qawi. Dia seorang yang kuat. Maka ada riwayat kata sebab dia angkat batu yang besar tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Quran tidak cerita. Hadis Nabi yang sahih tak cerita, cuma ada yang dhaif. Tapi masih lagi ada hadis dia. Wallahu ta'ala a'lam. Okey? Dekat situ. Kemudian, macam mana Musa, anak tu dia kata kat bapak dia seorang amin, dia seorang amanah. Macam mana nak jawab pula? Kan sedangkan tak kenal. Maka hadis yang saya sebut tadi tu, riwayat Tabrani tu, amanahnya perempuan tu, dia tahu macam mana Musa ni amanah sebab Musa tu dia berjalan di depan perempuan tu. Perempuan tu berjalan di belakang lelaki tu. Maknanya Musa ni bukan seorang yang nak mengambil kesempatan. Seorang yang amanah. Bayangkan. Musa kan. Jadi amanahnya Musa pada konteks itu, dia seorang yang memang amanah dari sudut hukum hakam, tak ambil kesempatan pada perempuan, dia jaga perempuan tu. Kat situ, nampak tak? Itu saya nak sebutkan kenapa dipanggilkan hujah kata dia tu kuat dan dia tu amanah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah saja yang lebih mengetahuinya. Okey, jelaslah dekat situ. Okey. Daripada ayat 26 ni, kalau kita nak jadikan pengajaran kepada kita, sangat-sangat bersesuaian. Ayat 26 ni lah yang diguna pakai kalau HR, human resource kan. Nak ambil staff bekerja, kalau tuan-tuan nak cari staff, ada dua syarat ni. Demisi al-qawi, kuat. Kuat dalam konteks kita, kuat bukan hanya pada tenaga. Kuat juga boleh merujuk kepada skill. Dia ada kemahiran. Kalau dia ada kemahiran dan dia amanah pula, lagi baik. Dia dipanggil skill dan amanah. Maknanya dia expert. Qawi itu boleh merujuk kepada dia ada kemahiran. Dia ada skill dan sebagainya. Ayat ni dijadikan untuk ciri-ciri pekerja yang Islam minta kita pilih. Mesti yang al-qawi dan mestilah al-amin. Okey, selesai. Akhirnya, Musa diberi tak pekerjaan? Musa bekerja tak dengan si lelaki tu? Bapak dia ambil tak? Bapak dia ambil, dia bekerja. Tetapi, kan, bapak dia tentu ambil sebab apa? Sebab dia tahu tadi anak dia kan boleh balik awal. Siapa pula? Kenapa boleh balik awal kan? Kita sebut. Lepas tu, dia nampak sendiri Musa depan mata. Musa cerita apa berlaku dekat dia. Tentu lelaki ni, daripada apa yang Musa cerita, dia lahir sebagainya, tentu Musa ni bukan calon-calon orang. Seorang yang saleh kan? Betul tak? Kan? Jadi, anak dia pula yang recommend dekat bapa dia sebab anak dia yang tahu apa yang berlaku antara dia dengan Musa. Maka bapa dia ambil dia bekerja. Tetapi isunya adalah, kalau ambil Musa kerja, Musa kena duduk lama-lama kat situ. Macam mana nak bercampur dengan anak perempuan dia? Dahlah dia tu orang asing, betul tak? Kan, betul lah, bukan mahram kan? Nak letakkan dia kat mana ya? Nanti nak keluar masuk rumah, masuk kandang apa, nanti akan bertemu dengan anak dia, bertembung apa semua kan? Takut berlaku apa-apa yang bukan-bukan. Betul tak? So, lelaki dia seorang yang bijak. Dia seorang yang bijak, dia buat apa? Dia offer dekat Musa untuk bernikah dengan salah seorang anak dia. Dekat sini. Bijak tak lelaki ni? Kita tengok lagi kebijakan dia. Dan kita tengok Musa terima tak? Kenapa Musa terima? Kita akan berikan jawapan dia, insya-Allah, pada malam ni. Itulah ciri-ciri seorang bapa. Tapi sayang bapa sekarang,
minta pula Pak Ua datang rumah. Betul tak? Bapak-bapak moden sekarang. Mana Pak Ua kau? Bawa lah datang rumah, ayah nak tengok. Bawa datang. Dia bawa pula datang macam tu. Kan? Bukan tak boleh. Boleh. Dengan maksudnya dengan syarat-syarat tertentu lah. Bolehlah kita datang rumah. Ayah nak kenal dengan dia. Tak apa. Belajar menjadi bapa yang soleh yang menjaga hak ehwal anak-anak perempuan dia. Tapi kalau sampai lelaki tu boleh keluar masuk tanpa ada batasan, boleh tidur lagi tanpa sebarang sebab, tak takut ke bapa tu dengan hadis dayus? Hadis dayus ni adalah ketua keluarga yang dia tak ambil kisah tentang maksiat yang berlaku dalam rumah tangganya di hari akhirat. Allah Ta'ala tak nak tengok muka dia. Allah Ta'ala tidak mahu berkata-kata dengan dia. Maksudnya Allah Ta'ala sangat murka. Jadi, kalau kita lelaki sebagai seorang bapa yang ada isu macam ni, kena fikirlah. Ambil kisah ni jadikan sebagai teladan. Hai, anak kita lain-lain macam dah ni tipah. Kan? Betul tak? Cakap dekat isteri tu. Kita duk tengok dia lelaki tu selalu datang rumah kita ni. Kita kahwinkan dia cepat-cepat tipah. Kan? Si mak dia pula kan mesti kata, kan anak kita masih belajar lagi bang. Contoh. Jadi drama pula malam ni. Taklah, kita ambil kisah ni untuk kita belajar. Untuk kita belajar. Baiki diri kita. Sebab saya pun ada anak perempuan. Betul tak? Saya akan jadi bapa. Jadi sampai pada situasi saya nanti, saya ambil kisah ni jadi teladan. Kalau tengok, lelaki ni bukan datang waktu raya je. Betul kan? Dia dah lain macam ni. Maka offer dia. Baca ayat 27 lah. Maka lelaki tua tadi tu, dia cakap kat Musa. Dia kata, qala inni uridu an unkihaka ihdabanatayya hataini ala an ta'jurani samaniyah ijajin. Kita baca cerita dia. Bapa kepada perempuan itu, dia berkata kepada Musa. Dia cakap, aku nak nikahkan kau dengan salah seorang daripada dua anak perempuanku ini. Salah seorang tu yang saya sebut tadi tu. Kalau ikut hadis tu, si adik tu. Jadi, kejap kejap. Anak perempuan saya ni. Namanya Aisyah, kacau. Kejap. Ni. Okey. Jadi, kalau riwayat tadi, kalau kita guna perempuan tu adalah si adik, pengajaran dia apa dapat kita belajar? Maknanya, kalau adik tu kahwin dulu daripada kakak, kalau orang kita kata apa? Orang kita akan kata langkah bendul kan? Orang kita kata dia adalah langkah bendul. Sebenarnya langkah bendul ni tak ada pun dalam agama. Tak ada dalam agama. Kesian dekat si adik tu. Terpaksa nak nunggu kakak dia. Sebenarnya tidak ada. Jadi kalau kita ambil riwayat yang tadi tu, kalau riwayat tu, riwayat yang walaupun dia lemah, maksudnya kalau dia adik kepada kakak tu, maknanya boleh untuk kahwinkan adik dulu daripada si kakak. Dan kenapa lelaki tu kata aku hendak mengkahwinkan engkau dengan dua anak perempuanku, nak menunjukkan bahawasanya bapa tu dia adalah wali. Sebab tu perkahwinan ni memang disyaratkan adanya wali. Kalau tidak ada wali, barulah datang kepada wali hakim sebagainya lah. Jadi dekat sini ada isu pasal wali. Sebab perempuan tadi dia masih anak dara, maka bapa dia nikahkan, so bapaknya menjadi wali. Okey. Lepas tu bapa dia letakkan syarat mahar kahwin dia. Mahar kahwin dia. Kita tengok mahar kahwin dia apa. Okey. Mahar kahwin. Bapa dia kata, dengan syarat, dia kata, tengok adakah bapa dia letakkan tak boleh deal dah? Kita tengok dulu ayat dia. Dia kata, ala an ta'jurani thamaniyah ijajin. Dengan syarat,
engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Tu mahar kahwin dia, 8 tahun. Lepas tu dia cakap, kita tak tahu lagi Musa terima tak terima. Lepas tu bapa lelaki tu cakap, dia kata, فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. Dia kata, mahar kahwin dia, syaratnya, kau nak nikah dengan salah seorang anak perempuanku, mahar kahwinnya ditukar dalam bentuk, bukan bentuk wang ringgit lah, tapi dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal, beri servis, perkhidmatan. Boleh. Mahar kahwin bukan semestinya kena dalam bentuk nilai. Mestilah benda tu bernilai, tapi bukanlah mesti duit. Tak ada pun dalam agama ni menetapkan mesti 100, mesti 200, mesti 300. Sebenarnya tak ada pun. Tapi dia memang hak perempuan lah. Untuk mahar kahwin tu, hutang pun boleh. Tak ada rukun dalam nikah kata tunai, hutang pun tak apalah. Tapi dekat sini kita belajar bahawa mahar kahwin itu tidak semestinya dalam bentuk wang, tapi dalam bentuk servis. Boleh. Maka dia kata 8 tahun. Maknanya yang wajibnya maharnya 8 tahun. Lepas tu dia bagi cadangan. Kalau kau nak tambah 2 tahun lagi jadi 10 tahun, itu terserahlah dekat kau. Kata bapa tadi tu. Dia kata, aku letak syarat-syarat tadi bukanlah bertujuan nak susahkan kau. Engkau akan dapati, insya-Allah, aku daripada orang yang baik layanannya. Okey. Kita ulas ayat ni. Okey. Banyak kita dapat belajar kan? Okey. Lelaki ni, kalau kita duduk kedudukan Nabi Musa, kalau tuan-tuan dapat bakal pak mentua kata, engkau kerja syarat nikah dengan anak aku kan? Aku ada ladang sawit tu. Engkau kerjalah, engkau jadilah kuli, engkau jadilah orang yang ambil sawit tu 8 tahun. Tu syarat mahar kahwinnya. So agak-agak macam mana? Cari orang lain lah pakcik, lama berbenar 8 tahun tu. Kan? Berat kan? Betul tak? Lepas tu pak mentu tadi cadangkan, kalau kau kerja 2 tahun lagi, baguslah. Tapi itu bukanlah aku wajibkan. Lepas tu dia boleh cakap dekat hujung tu, 8 tahun tu bukan nak susahkan kau pun. InsyaAllah engkau akan dapati aku orang yang tak akan menzalimi engkau. Kalau kita tengok, dia macam ada kontradik tau. Kontradik apa? 8 tahun, lepas tu cakap tak menyusahkan. Lama 8 tahun tu. Kan? Tetapi, di sini kita belajar. Bagi Nabi Musa terima tak? Kenapa dia cakap 8 tahun tu 8 tahun tu tak susah? Adakah Nabi Musa terima? Dan kalau Nabi Musa terima, kenapa Nabi Musa terima? Kita akan gunakan ayat dalam surah ni juga untuk dapatkan jawapan. Ambil pada fasa 1. Okey. Jawapan dia, sebenarnya, memanglah bapa dia tu cakap, kalau kita tengok orang yang bijak, macam ni dia buat pilihan. Bapa dia cakap kan, wama uridu an asyqa alaika. Dia kata, aku bukan nak susahkan kau. Kalau kita dengar 8 tahun, nak bagi servis, 8 tahun. Tapi dia nak kahwin, buat macam mana kan? Okay. Tapi Nabi Musa dia tak minta kurang. Pakcik, 6 tahun je lah. Boleh tak? Ataupun dia lagi. 4 tahun pakcik. Pakcik kan dah tua. Tapi kenapa Nabi Musa, dia tak deal? Kenapa dia tak minta kurang? 8 tahun ni lama lah pakcik. Saya lama tak balik kampung. 4 tahun je lah pakcik. Kan? Tapi kenapa Nabi Musa tak minta kurang? Agak-agak dalam Fana. Seronok kan cerita ni kan? Kenapa? Okey, sebenarnya orang yang bijak tengok. Nabi Musa sebenarnya dia bukan mengambil kira
dia bukan mengambil kira sebab nak kahwin dengan perempuan tu je. Bukan. Sebab Nabi Musa pun tak kenal perempuan tu. Betul tak? Bukan sebab perempuan tu dia terima 8 tahun tu. Tetapi sebab apa? Okey. Tapi kita tak jumpa lagi dia setuju sebab tu kalau orang tanya, tak menyusahkan ke dapat bapa mentua macam tu 8 tahun? Kan? Tapi kalau kita baca ayat ni, bapa mentuanya Musa ni, bapa mentua Musa ni, pak cik tua ni, dia tak kata muktamad. No deal. Dia tak cakap pun. Betul tak? Dia cuma letakkan syarat awal. Lepas tu dia kata kalau boleh bagi 2 tahun lagi tak apa. Aku tak nak susahkan kau. Lepas tu kau dapati aku di kalangan orang yang baik layanannya. Maknanya belum putus lagi pun sebenarnya. Dia nak tahu putus tak putus, tengok apa respon daripada Musa. Lalu Nabi Musa terima. Lagi kita akan ulang balik ayat ni. Okay. Nabi Musa cakap apa pada ayat nombor 28? Ni ayat yang terakhir sekali ni. Nak habis lah untuk fasa 1 ni. Maka Musa kata, qala. Musa menjawab. Dzalika baini wa bainaka. Syarat mahar itu, perjanjian itu antara aku denganmu. Maknanya Musa kata apa? Deal. Saya terima pak cik. Dia terima. Lepas tu Musa cakap, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Yang mana daripada 2 tempoh itu yang aku tunaikan, maka jangan lagi macam nak ungkit-ungkit ke, tak ada sebarang isu dah. Dua tempoh tu maksudnya 8 tahun 1 tempoh ataupun tambah lagi 2 tahun jadi 10 tempoh. Maknanya Musa kata yang mana satu dari 2 tempoh tu maknanya tentulah 8 tahun Nabi Musa akan tunaikan. Betul tak? Tapi kalau Musa tak dapat tunaikan lagi 2 tahun tu, maka tak ada isu akan timbul lah selepas tu. Lepas tu Nabi Musa kan mana ada agreement nak buat? Betul tak? Mana ada dokumentasi nak buat aku janji? Maka mereka menggunakan Allah sebagai saksi. Wallahu ala ma naqulu wakilun. Musa kata Allah lah yang akan mengawasi apa yang kita telah deal tu, yang telah kita bincang tadi tu. Okey. Isunya, kalau kita baca ayat 28, maknanya Nabi Musa terima. Maknanya bagi Nabi Musa tak susah pun. Kenapa Nabi Musa kata dia terima? Okey, pertama, Nabi Musa kan dia sebatang kara. Dia seorang diri, betul tak? Keluar ke Madian. Maka dia memerlukan tempat tinggal, dia memerlukan makanan. Bukan masalah, bukan pada isu perempuan nak kahwin itu saja. Tapi kan lelaki tu duduk rumah pak mentua dapat apa? Dapat apa? Bolehlah ada tempat tinggal, ada tempat untuk berlindung, betul tak? Kan tadi bapak tu cakap apa? Oh, kau selamat duduk kat sini, kau selamat daripada orang zalim tu. Maksudnya, Nabi Musa dapat perkara besar, 8 tahun, janji selamat. Betul tak? Isu keselamatan dah. Betul tak? Isu selamat nyawa dia. Satu isu. Lepas tu dapat pula makan, minum, dapat tempat tinggal. Nabi Musa terima. Lepas tu, kenapa Nabi Musa terima juga? Para ulama mencari ulasan dia. Okey, kerana nanti kita cari dalil dia. Okey. Boleh tak kalau saya katakan, okey, saya bagikan satu idea, saya nak tuan-tuan setuju tak dengan saya? Tapi tuan-tuan kena bagi saya satu dalil. Kenapa setuju? Saya nak cari ayat Quran. Okey. Boleh tak kita katakan Nabi Musa terima ni sebab dia mengambil kira kes dia telah membunuh, kes dia menjadi orang buruan Firaun. Boleh tak? Boleh atau tak boleh? Boleh, Ustaz. Apa alasan kita kata dia boleh? Sebab dia kan sebatang kara, datang ke sana selai sepinggang. So jadi bila ada seolah macam ini adalah tempat untuk dia memulakan kehidupan baru, Ustaz. Ya. Adakah Firaun takkan dapat cari dia sampai ke Madian?
8 tahun kan. Okey, betul lah jawapan dia. Yelah kan, logiknya apabila kes tu dah lama kan. Kes dah lama, kes pembunuhan tu dah naik sampai 8 tahun, tapi bukan 8 tahun. Nabi Musa buat berapa tahun? Kalau kita baca Al-Quran, kita takkan jumpa berapa tahun. Kita jumpa 8 tu pastilah. Tapi Nabi Musa sebenarnya dia tambah lagi 2 tahun. Maknanya Nabi Musa dia rela. Sebab yelah kita tahu kan. Maksudnya, kes mahkamah, contoh kan, kes bunuh. Tahun pertama mungkin orang duk bising lagi kan. Dapat tak pembunuh dia? Tak dapat lah tuan. Naik tahun kedua, mungkin tahun ke-8, mungkin tahun ke-10. Okey, kes tutup. Close. Contoh kan. Contoh. Boleh juga kita kata macam tu. Sebab apa? Okay, saya buktikan. Okay, saya minta tuan-tuan patah balik kepada surah Taha. Tapi kita dah sebut dah mula-mula waktu dia lahir tu. Tapi ada kaitan dengan cerita ni. Kita kena pergi kepada surah Taha. Waktu dia kelahiran dia. Surah Taha. Ada jawapan dekat situ. Kita nak cari jawapan kenapa Musa dia memilih ambil juga 8 tahun tu. Lepas tu dia tambah lagi 2 tahun. Kenapa? Alasan dia ada alasan yang keselamatan diri dia. Kita tengok dekat surah Taha. Patah balik pada nota yang waktu dia lahir tu. Surah Taha kan cerita dia pendek je. Tengok dalam surah Taha. Dekat ayat 40. Surah Taha. Waktu kita baca dekat surah Taha ayat 40, ingat tak? Waktu kita belajar dulu yang Nabi Musa dia minta pada Allah beberapa permintaan tu kan. Dia minta lapangkan dada, dia minta mudahkan urusan, lepas tu dia minta lantik Harun, betul, sebagai pembantu dia. Akhirnya Allah kabulkan doa dia kan. Lepas tu Allah Ta'ala cerita balik pada dia apa nikmat yang dia pernah dapat. Maka Allah Ta'ala cerita dia nikmat dia selamat. Kalau kita baca dekat sini kan ayat 40 tu. Okey, Allah Ta'ala kata antara nikmat dia dapat, selain dia dapat patah balik kepada emak dia masa bayi tu, Tuhan kata apa? Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Okey, Allah Ta'ala kata, lalu kami juga selamatkan engkau daripada kesusahan pembunuhan itu, dan kami telah lepaskan engkau berkali-kali daripada pelbagai cubaan. Kemudian kata Allah, falabithta sinina fi ahli Madyan. Ini jawapan dia. Lepas tu kata Allah, engkau tinggal dengan selamat beberapa tahun di kalangan penduduk negeri Madian itu. Dapat tak jawapan dia? Maknanya Nabi Allah Musa dia tambah lagi 2 tahun supaya menjadi 10 tahun. Lagi kita akan sebut dalil dia yang kata 10 tahun kerana ada kaitan juga dengan kes dia yang dicari oleh Firaun tu. Sebab tu beradanya Musa di Madian itu adalah di antara nikmat-nikmat Allah beri kepada Musa supaya dia terselamat daripada Firaun. Jadi kalau duduk setahun, lepas tu tahun depan patah balik pergi Mesir, mungkin orang akan ingat lagi kes dia. Jadi apabila dah lama, mungkin itu sudah tidak ada. Jadi memang Allah Ta'ala nak selamatkan Nabi Allah Musa. Maka kita dapat jawapan, rupa-rupanya bagi Musa tu sebenarnya 8 tahun tu tak lama pun. Sebenarnya tak susah pun bagi Musa. Tengok orang yang bijak. Macam mana dia buat keputusan. Tapi ada sikit lagi. Okey, kita nak cari dalil. Sebab dalam ayat tu dia tak sebut berapa tahun. Dia tak sebut 10 tahun. Dia cuma sudah pastilah dia setuju tentulah 8 kan. Mana kata 10? Yang kata 10 tahun ada dalam hadis riwayat Bukhari. Ni hadis riwayat Bukhari nombor 2684. Kalau orang tanya mana dalil kata dia buat pilihan 10 tahun. Sebab ayat 28 tadi tak sebut. 8 tu pastilah kalau dia setuju bernikah, tentulah 8. Tapi 10 tahun tu dalam hadis sebut. Okey, cerita dia sebenarnya ada seorang Yahudi. Okey, dia ni datang daripada Hirah. Hirah ni sebuah bandar yang dekat dengan Kufah di Iraq. Okey, seorang Yahudi ni dia tanya soalan dekat Sa'id bin Jubair rahimahullah.
Sa'id bin Jubair seorang tabi'in. Jadi seorang Yahudi datang daripada Iraq, tanya dekat dia. Dia tanya, waktu yang manakah yang ditunaikan oleh Musa daripada kedua waktu yang ditetapkan itu? Maknanya orang Yahudi ni dia tahu kisah tu. Jadi kalau riwayat dari orang Yahudi, tentulah dia adalah daripada Israiliyat. Nama pun Israiliyat. Pengkhabaran daripada orang-orang Yahudi, daripada orang-orang yang ahli kitab kan. Jadi lelaki tu tanya, mana satu yang Musa terima? 8 ke 10? Sa'id bin Jubair ni dia tak tahu. Lalu cari jawapan. Dia pergi cari sahabat Nabi yang ada dekat Mekah, iaitu Ibnu Abbas. Dia kata aku tak tahu. Kata Sa'id, sampailah aku jumpa dengan ahli yang pakar di kalangan orang Arab di Mekah itu, maka aku tanya soalan dekat dia. Aku ajukan soalan yang telah ditanya kepada aku, maka Abbas kata apa? Al-Abbas mengatakan, dia kata, faqadha aqsarahuma. Ibn Abbas kata Musa telah menunaikan waktu yang paling lama dan paling baik. Paling lama, paling baik. Kenapa dia bagi jawapan macam tu? Dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala fa'ala. Dia kata sebab Nabi Musa ni adalah Rasul Allah. Kalau Rasul Allah, kalau dia cakap, dia pasti akan tunaikan. Jadi, yang katakan Nabi Musa memang duduk 10 tahun di Madian itu adalah riwayat Bukhari daripada kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bukan Yahudi tadi tu. Tapi Ibnu Abbas yang menyebutkan. Sebab Rasul kan, dia akan pilih yang paling panjang dan paling lama. Seperti mana kita sebutkan tadi, kisah tadi. Kenapa dia perlu lama berada di Madian? Maka habislah untuk fasa yang pertama, cerita tentang Nabi Musa, yang mana nanti pada hari Khamis, kita akan masuk kepada fasa yang kedua. Hari Khamis kita masuk kepada fasa yang kedua, macam mana Nabi Musa, dia dapat wahyu jadi Rasul. Tapi itu hari Khamis lah. Okay, tapi sebelum tu, kita kena tutup untuk fasa ini dengan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Lepas tu, dalam nota pun, sebenarnya maafkan saya tertinggal satu hadis. Memang ada hadis Nabi pun, yang Nabi SAW sendiri yang menjawab daripada Jibril. Memang yang paling panjang dan paling sempurna lah, iaitu 10 tahun. Okay. Sekarang kita nak ambil pengajaran dia. Teladanlah sedikit daripada kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita dapat banyak juga maklumat kan. Nabi Musa 10 tahun dekat Madian, baru dia nak patah balik ke Mesir. Jadi di sini, antara pengajaran yang kita dapat belajar, antara dia, kita ambil peluang, pandai mencari peluang lah. Antaranya, yang ni saya bagi cadangan lah, daripada kisah yang Nabi Musa bekerja dekat rumah orang tua tu, dan orang tua tu sendiri adalah orang yang pandai mengambil peluang. Dua-dua dapat kebaikan. Si orang tua tadi pun dia dapat kebaikan sebab dia dah tua, ada orang boleh jaga anak dia, sambil-sambil tu boleh jaga ternak-ternakkan dia kan. Si Nabi Musa pun, dia pun dapat juga kebaikan daripada peluang itu. Dua-dua ada peluang. So pandai mengambil peluang. Ya, tu nombor satu. Yang kedua, kita dapat belajar di sini, kenapa bapa tu dia nikahkan salah seorang je daripada dua anak perempuan dia? Tak boleh ke kalau kahwin dua sekali? Boleh tak berpoligami sekali kahwin? Tak boleh sebab adik-beradik. Sebab ada adik-beradik. Kalau adik-beradik tidak boleh dikahwinkan serentak. Sekali macam tu tak boleh. Sebab tu salah satu daripada ukhtaini, salah satu daripada duanya, itu kat hukum kita dapat belajar. Yang berikutnya adalah diharuskan untuk melihat siapa bakal
isteri tu. Ya, kita nak tahu kan? Nak tahu. Maksudnya Nabi Musa, dia nampak tak perempuan tu? Dia nampak. Maknanya elok untuk tengok orang tu. Boleh nampak, boleh tengok. Bukan tengok gambar je. Mungkin nanti tak tengok, lain berbenua rupanya gambar. Contoh, boleh. Sebab dalam ayat ni, tengok perkataan hataini. Hataini ni, maksudnya dia tunjuk. Dia kata, salah seorang daripada dua anak perempuanku ini. Perkataan ini ni, menunjukkan memang Nabi Musa memang dekatlah nampak anak perempuan dia yang nak dikahwinkan tadi. Okey, pengajaran yang berikutnya kita dapat belajar yang tadi, mahar memang boleh dia dalam bentuk servis, dalam bentuk memberikan khidmat, boleh. Kemudian mahar tadi, walaupun dia adalah milik anak dia, kita belajar mahar kan. Tapi si bapa tu pun, wali tu pun sebenarnya dia boleh juga dapat manfaat yang sama. Macam mahar tadi jaga kambing-kambing kan. Maknanya si bapa tu dapat tak manfaat dia? Si bapa tu dapat tak faedah dia? Dia dapat juga. Maknanya bolehlah. Mahar ni boleh juga ditumpang manfaatnya oleh si wali tu. Boleh lah. Ditumpang oleh wali tu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tengok dekat ayat ni, kenapa dia guna hijajin? Hijaj ni sebenarnya dia tahun, tapi kenapa diguna hijajin? Hijaj ni sebenarnya haji. Kalau ikutkan ni 8 tahun haji. 8 tahun haji. 8 tahun haji. Haji kan orang datang setiap tahun. Betul tak? Kenapa dia guna hijaz dekat sini? Kenapa tak guna thamaniyah sawasanawat? Kenapa tak guna tahun? Kenapa dia guna hijaz ni? Hijaz ni sebenarnya memang dia kaitkan dengan haji. Sebab apa? Sebab orang pergi haji nak duduk lama-lama tak? Balik haji habis, baliklah kan? Dan orang pergi haji tiap-tiap tahun. Jadi perkataan hijajin tu, haji tu, tapi diterjemah sebagai tahun, nak menggambarkan bahawa Nabi Musa ni, dia macam orang yang seperti orang buat ibadat haji. Ibadat haji ni kan dia tak lama, dia bukan duduk lama kat situ. Jadi seolah-olah Musa ni, dia bukanlah nak menetap selama-lamanya dekat Madian tadi. Sebab tu di antara alasan kenapa menggunakan istilah hajaji. Yang berikutnya, dekat ayat ni kita belajar, patut ke orang tua tu mengaku dia seorang yang soleh? Kenapa dia kata insyaallahu minas salihin? Boleh tak kalau kita memuji diri sendiri? Kita kata aku ni seorang yang soleh. Tapi dekat sini lelaki tua ini dia tak cakap direct dia seorang yang soleh. Tapi dia cakap apa? Dia guna perkataan insya-Allah. Dia kata insya-Allah engkau akan dapati aku di kalangan orang yang baik-baik, orang yang soleh. Okey. Kemudian kita dapat belajar di sini yang insya-Allah ni maksudnya pengajaran dia apa? Tidak boleh kita mensucikan diri kita. Maksudnya kita tak boleh pujilah. Kita tak boleh mengangkat diri kita. Tapi kalau kita kata insya-Allah engkau akan dapati aku seorang yang soleh. Ayat tu dia tak cakap satajiduni minal solihin. Dia tak cakap engkau akan dapati aku daripada orang soleh. Tak. Nabi lelaki tua tu kata insya-Allah. Ini maknanya dia tidak mengangkat diri dia. Kemudian di sini kita dapat juga belajar, kita dah sebut tadi tu, sebagai bapa kita kena pastikan anak-anak khususnya perempuan jaga perbuatan maksiat. Kemudian cari pasangan yang soleh. Jumpa bakal menantu, tengok dia soleh, baik, cukup ni cepat-cepat. Tak apa.
Jangan malu-malu kita yang nak pergi offer dekat dia. Tak ada istilah timba cari pergi cari timba, tak ada. Itu istilah orang Melayu saja. Kalau ada orang yang baik, walaupun bapa kan, sepatutnya lelaki tu yang pergi offer. Sepatutnya Musa lah kata dekat pakcik tu, pakcik saya berkenal lah dekat anak pakcik yang seorang ni. Tak ada. Nabi, tapi lelaki tu yang offer. Maknanya boleh dalam agama. Boleh. Kalau kita tahu dia orang soleh, cepat-cepat kita ambil. Kalau tunggu lama-lama, nanti dikebas orang. Okey. Kemudian dekat sini, kita juga dapat belajar Nabi Musa kenapa dia kata dia sebut tentang Allah tadi kan sebagai saksi kan. Di sini kita belajar kita sebagai seorang Muslim kita memang kena bergantung harap bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama dalam kisah Musa ni memang Allah Taala yang jaga dia. Memang Allah Taala yang pelihara dia. Dalam masa yang sama, kalau nak ada pengalaman, nak jadi seorang yang sabar, nak dakwah, kalau nak buat training kan, rasanya kalau nak buat training, pendakwah-pendakwah ni, kita kena ajar dia jaga kambing. Setuju tak? Pendakwah-pendakwah ni, kan, kalau kita nak jadi orang yang kerjanya menyampaikan ilmu agama, nak ajak orang buat baik kan, ambillah pengalaman menjaga binatang ternakan. Sebab apa? Sebab kan susah kan. Nak handle binatang-binatang, perlukan kesabaran, perlukan. Jadi Nabi Allah Musa ni sebenarnya Allah nak training. Allah nak train dia. Allah train dia. 10 tahun kan. Panjat gunung ke, nak bawa kambing-kambing kan, nak bagi dia sihat, bagi dia sabar kan, menguruskan haiwan-haiwan dengan nak berhadapan dengan Firaun nanti. Itulah di antara pelajaran yang boleh kita ambil untuk pengisian kita pada malam ni. InsyaAllah hari Khamis saya akan bagi nota yang baru untuk fasa yang kedua. Ada soalan tak? Okay, saya tengok ada soalan tak? Ada yang tanya soalan tu. Sekejap. Ustaz, ada tanya soalan. Sekejap, saya jawab soalan. Sekejap. Bakar benda. Kenapa 8 atas 10 tahun Ustaz? Kenapa 8 atas 10 tahun? Wallahu ta'ala alam. Kenapa 8, 10 tahun tu saya tak tahu. Yang tu saya tak tahu sebab apa 8 atau 10 tahun. Wallahu ta'ala. Tapi dari sudut manfaat Nabi Musa dan si bapa tu adalah. Hikmahnya pasti ada. Tapi kenapa tak kata 12 ke 14? Itu Wallahu ta'ala alam. Okey, kemudian adakah bapa kepada isteri Nabi Musa itu Nabi atau orang-orang soleh? Jawapannya, Wallahu ta'ala alam, tapi para ulama mengatakan dia adalah orang yang soleh. Seorang soleh, seorang tua yang soleh yang berada di bumi Madian. Macam mana kita tahu dia soleh? Kalau kita tengok cara dia, pastikan lelaki tu berada dalam rumah dia orang asing, betul tak? Lepas tu cara dia pun cakap satajiduni insyaallahu minas salihin. Betul kan? Memang dia orang yang salih, tapi dia bukan nabi. Kalau guna mahar dalam bentuk servis macam ni, in case kalau tak dapat nak habiskan kerja 8 tahun, apa hukum perkahwinan itu? Adakah boleh terbatal sebab mahar tu diwajibkan? Tak. Mahar dia bukan rukun nikah. Faham tak? Mahar dia bukan rukun nikah. Sebab tu siapa belajar pasal mahar, mahar ni orang kita je yang sebut masa nak akad nikah. Aku nikahkan kau dengan mahar kahwinnya 5,000 tunai. Itu hanya sunat sahaja. Dalam mazhab Syafi'i, sebut mahar tu dia sebenarnya sunat je. Sebut tu sunat. Tapi beri mahar tu wajib bagi perempuan tu. Tetapi mahar itu tidak menjadi rukun pada nikah. Tapi perempuan tu wajib tahan lelaki tu. Saya tak akan menyerahkan, saya tidak akan bersama dengan awak. Melainkan awak bayar dulu hutang saya. Boleh. Perempuan tu boleh buat macam tu. Okey, jelas Okey. Ada soalan lain verbal? Ada tak?
Saya nak tengok dekat FB jap. Ada tak rakan-rakan kita yang tanya soalan kalau ada? Okey, saya pun tak tahu. Okey, tak ada. Okey, ada soalan verbal sebelum kita tamatkan? Ada? Okey, kalau tak ada, kita jumpa insya-Allah kita jumpa hari Khamis nanti untuk fasa yang kedua, macam mana Nabi Musa dia balik ke Mesir dan macam mana dia dapat permulaan dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Jazakallahu kasih khairan. Ustaz. Sama-sama wa iyyakum.